إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali terima kasih kepada tuan rumah yang mengadakan majlis ilmu Taman Syurga di pejabat dan di rumah masing-masing. Dekat rumah pun kita boleh baca juga. Pilih kitab sirah ke, kitab sirah. Tapi jangan hurai sendiri. Hurai sendiri takut salah. Seperti mana yang berlaku kepada ramai orang hari ini yang fasih lidah dia dan dia tak ada background pengajian Islam dan dia mula duk hurai sendiri, yang tu boleh mendatangkan fitnah dan mudarat kepada Islam dan diri dia sendiri. Majlis ilmu dalam rumah akan mendatangkan keberkatan, mendatangkan cahaya dalam rumah kita dan meramaikan para malaikat. Jadi bacalah dalam rumah, selain daripada dibaca Quran, dibaca juga sirah dan lain-lain lah. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah pada pagi ini setelah PKP yang lama, saya terakhir di Terengganu pada 2019. Hari ini dah 2021. Subhanallah, masa yang begitu laju. Dan bila kita mendapati diri kita sentiasa melakukan benda yang Allah redha, maka bersyukurlah kepada Allah yang pilih kita untuk melakukan benda yang Allah redha. Jadi pada pagi ini saya diberi amanah untuk menghuraikan satu tajuk, iaitu bahaya akhir zaman. Sekali kita buka soalan lah, soalan last kali, insya-Allah lah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, ada ustaz lain tak ni? Sama-sama kita bincang lah tentang akhir zaman ni. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bumi ni umur dia sudah lama, kerana manusia adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaupun orang yang pertama yang Allah Ta'ala cipta namanya Nabi Adam AS, itu manusia yang pertama, akan tetapi dia adalah makhluk yang paling akhir diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia macam inilah ni, bumi yang kita duduk ni, bumi, bulan, bintang, apa alam ni, berapa puluh ribu tahun yang lalu Nabi Adam AS diciptakan. Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam, bulan dah ada. Sebelum Nabi Adam manusia pertama. Saya nak cerita ni dalam mukadimah ni betapa lamanya usia bumi ni. Nabi Adam manusia pertama. Sebelum dia diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan, bulan dah ada, bintang dah ada, bumi dah ada, sungai, laut, malaikat, jin, langit, syurga, neraka, arash. Tuan-tuan sebutlah kesemua jin, syaitan, binatang. Di atas muka bumi pun dah lama ada binatang-binatang. Dinosaur ni bukan khayalan tau. Dia memang wujud. Sebelum Nabi Adam lama dah dia dah wujud. Kita nak beritahu macam ni, bahawa manusia ni junior. Kita ni sangat junior. Lembu, kambing, ikan, kucing tu semua senior tu. Kita bukan yang terlama tau. Keturunan dan makhluk manusia ni sangat yang terakhir. Sebab tu waktu Nabi Adam diciptakan, semua dah ada dah. Syurga ada, neraka ada, jin ada, malaikat ada, syaitan dah ada, iblis dah lama, puluhan ribu tahun iblis dah. Bumi dah, pokok semua dah ada. Di sini poin nombor 1 ni, tuan-tuan sekalian, kita dapat faham bahawa manusia ni dah last. Manusia ni dah akhir. Kemudian, ni fasa ni yang saya nak cerita ni. Kemudian Nabi Adam dia diciptakan, kemudian dia diturunkan ke bumi. Nabi Adam, anak cucu cicit manusia berkembang daripada zaman Nabi Adam, dan isterinya Hawa alaihimassalam. Hawa, mereka dipertemukan oleh Allah kembali di dunia, walaupun turun di tempat yang asing, di mana wallahu alam, tempat asing, berjumpa, beranak pinak, kembar anak ni. Kemudian keturunan manusia berkembang sampai zaman Nabi Muhammad, pesuruh Allah yang terakhir. Sampai Nabi Muhammad, pesuruh Allah yang terakhir. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 124,000 orang Nabi. Yang ni kita jarang dengar. Kalau siapa selalu dengar kuliah, dia tahulah. Kita selalu duk dengar 25 orang Rasul. Yang tu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ada 25 nama. 25 nama. Yang tidak diceritakan, kata Allah, ramai lagi yang kami tak ceritakan. Allah sebut sendiri dalam Quran, ramai yang kami tidak ceritakan. Jumlah mereka 124,000 Nabi. Kalau nak bagi mudah faham, saya dan kita semua, berbaki lagi berapa Nabi? Ni saja tanya ni. Nampak tuan-tuan? Ni maklumat kita. Berbaki lagi berapa Nabi daripada 124,000 ni yang belum dihantar oleh Allah? Jawapannya tak berbaki dah. Sebab yang terakhir telah pun dihantar, iaitu Muhammad. Nabi Muhammad, dia yang terakhir, dan dia pun telah dihantar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Nak datang mana lagi? Nabi yang terakhir tak ada. Ayat lah sikit.
Jadi dia Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, dia tak ada Nabi dah. Dan Rasulullah SAW ni wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Dia boleh nak kira dengan tepat, boleh 1442 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Nabi berhijrah. Tuan-tuan boleh kira lah. 1442 tahun yang lalu Nabi berhijrah dan Nabi wafat 11 hijrah. Kalau saya tanya soalan begini, sudah berapa tahunkah Nabi wafat? 1441 campur 11 ke tolak 11? Macam tu lah. So lebih kurang 1400 tahun Rasul yang terakhir tu telah pun wafat. Jadi macam ni, kalau handphone ni saya sebut, yang ni ialah penciptaan sebelum Nabi Adam, yang ni alam sebelum ini, malaikat, jin, iblis, syurga, neraka, arash, lauh mahfuz, bumi, gunung, binatang di sini. Kemudian baru Nabi Adam dan seluruh umat manusia sampai Nabi Muhammad, habis 124,000 dan seluruh umat manusia duduk di sini. Kemudian kita di sini. Ni mikrofon yang Muhammadil ni. Ni hak zaman kita hari ni. Selepas zaman ni fasa di kronologi fasa kehidupan alam. Sini pergi ke zaman ni, kemudian akhir zaman di sini. Selepas daripada ni akan berlaku kiamat. Ni zaman kita sekarang ni, daripada umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai kiamat. Selepas daripada ni kita akan berpindah ke stesen yang terakhir. Stesen terakhir tu lampu ni lah, senang. Apa dia? Akhirat. Stesen terakhir, lampu ni akhirat. Subhanallah. Yang tu untuk kita bagi faham ahli keluarga kita betapa kita ni dah masuk fasa yang terakhir. Kita dah di sini. Sudahlah di sini. Nabi Muhammad pula 1400 tahun, bukan 3 tahun lepas. Dia pun dah sallallahu alaihi wasallam pun dah 1400 tahun. Maksudnya begitu umat manusia ni berada di hujung. Saya dan kita semua berada di penghujung. Bila kita berada di penghujung, adakah kita kena buat persiapan lebih dan sebagainya? Jawapan dia dua. Yang pertama, semakin dekat dengan kiamat, semakin jauh manusia dengan Allah. Semakin bertambah usia bumi, semakin jauh manusia dengan Allah. Maksudnya Ustaz, nanti lagi dekat dengan kiamat, tak ada orang beriman dengan Allah. Ya. Tu kemuncak lah. Waktu tu dah Dajjal pun dah mati. Hak saya cerita tu, Dajjal dah mati, Nabi Isa dah wafat, Imam Mahdi dah wafat, binatang dabah pun dah keluar apa semua. Yang tu beberapa ketika sebelum kiamat tu lah kan, beberapa tahun sebelum kiamat tu. Dia beberapa tahun sebelum kiamat tu, ketika itu tiada lagi nama Allah yang dilaungkan. Tiada lagi nama Allah. Satu azan pun tak ada. Yang tu sangat mengerikan lah waktu tu. Tiada lagi Islam. Tak ada lagi orang keluar zakat. Seorang pun tak bayar zakat waktu tu. Bukan disebabkan umat Islam terlalu kaya, tetapi disebabkan tak ada lagi yang beriman. Yang tu dahsyat lah. Lepas tu kiamat. Kiamat tu cerita besar lah, cerita yang panjang. Kita hari ni akhir zaman. Hak kita nak cerita ni akhir zaman. Akhir zaman ni kalau orang tanya soalan seterusnya, kita ni dah masuk akhir zaman ke Ustaz? Itu senang lah tu. Memang dah akhir zaman lah kan. Kita ni sejak Nabi dilahirkan, itulah akhir zaman. Dalam ceramah saya, siapa yang pernah dengar ceramah saya akhir zaman, dia jemulah dengar pagi ni. Sebab saya ulang benda yang sama, nak cerita apa lagi kan. Yang selalu yang dengar. Di sini umat akhir zaman ni ada dua benda paling malang yang akan mereka hadapi. Dua benda yang paling malang yang akan dihadapi oleh umat akhir zaman.
tahap malang tu tidak pernah dihadapi oleh umat-umat sebelum ni. Sangat malang. Dua benda. Dan saya nak bawa juga pagi ni dua berita baik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Dia ada dua berita malang yang sangat buruk yang tak pernah ditimpa kepada mana umat sebelum ni, dan ada dua berita baik yang juga tidak diperolehi oleh umat-umat yang lain. Ini banyaklah, antaranya Isra Mi'raj pula dah. Lailatul Qadar kan, Lailatul Qadar. Tapi yang tu bukan dia, bukan dua yang saya nak sebut tadi ni.